dilahirkan di Batu Sawah pada tahun 1565, adalah seorang pujangga Melayu yang agung dan tersohor. Tun Sri Lanang merupakan seorang bangsawan berdarah Bendahara Melaka. Beliau adalah cucu kepada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir dan juga cicit kepada Tun Kudu, iaitu bekas permaisuri Sultan Melaka kelima, Sultan Muzaffar Shah. Beliau berketurunan Kling Peranakan yang mempunyai susur galur dari seorang pedagang permata, iaitu Mani Purindam. Mani Purindam atau Sheikh Amir Badaruddin adalah seorang putera Sultan Pahili dari benua Kling atau kini dikenali sebagai Gujarat. Beliau datang mengembara dan berdagang ke Melaka pada awal abad ke-15 dan berkahwin dengan puteri bangsawan Aceh. Anak perempuan Mani Purindam pula telah dikahwinkan dengan Sultan Melaka ketiga, iaitu Sultan Muhammad Shah. Pada waktu itu, perkahwinan kacukan yang seagama merupakan tradisi biasa di samping mengeratkan diplomasi antara dua kerajaan. Pada 1511, kerajaan Melayu Melaka runtuh diserang Portugis. Sultan Mahmud Shah telah berundur ke Muar, kemudian ke Batu Sawah. Turut berundur adalah ayahanda Tun Sri Lanang, iaitu Bendahara Paduka Raja Tun Ahmad. Selepas kemangkatan Sultan pada 1528, Kesultanan Johor muncul mewarisi Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Batu Sawah. Tun Sri Lanang dilantik menjadi Bendahara Paduka Raja pada 1590. Beliau telah berkhidmat kepada dua orang Sultan Kerajaan Johor Lama, iaitu Sultan Ali Jala Abdul Jalil Shah kedua dan Sultan Alauddin Riayat Shah ketiga. Selain berperanan sebagai bendahara, Tun Sri Lanang juga dititahkan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1612 untuk mengumpul dan mengarang sebuah kitab sejarah Melayu yang diberi nama Hikayat Sulalatus Salatin. Titah Sultan, maka fakir karanglah sebuah hikayat supaya akan menyukakan hadrat baginda. Maka fakir namai hikayat itu Sulalatus Salatin, yakni peraturan raja-raja. Para sejarawan berpendapat bahawa naskah asal kitab sejarah Melayu telah ditulis di Melaka pada awal tahun 1500 oleh sang pujangga Istana Melaka. Pujangga tersebut hidup pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah di sekitar tahun 1488 hingga 1528. Banyak teori yang mengatakan beliau telah melihat sendiri bagaimana Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Ini membuktikan bahawa Tun Sri Lanang merupakan penulis yang menyambung karya asal sejarah Melayu dengan mengumpulkan hikayat-hikayat yang telah ditulis oleh pujangga Melaka terdahulu. Namun pada 6 Jun 1613, usaha mengumpul dan mengarang karya agung ini tamat kerana Johor tewas diserang Aceh dalam Perang Tiga Segi. Perang Tiga Segi ini berlangsung selama 130 tahun. Faktor utama tercetusnya konflik tersebut disebabkan persaingan sengit terhadap penguasaan perdagangan di Selat Melaka kerana ia adalah penentu kepada kekuatan ekonomi sesebuah wilayah. Selat Melaka merupakan jalan perdagangan penting yang menghubungkan Semenanjung Arab, benua Keling dan China di jajaran Asia. Selepas Melaka ditawan Portugis, Sultan Mahmud Shah berundur ke Muar untuk membina kekuatan menyerang semula Portugis. Aceh juga pada waktu itu berganding bahu dengan Johor untuk mendapatkan semula Melaka, tetapi tidak berhasil. Melaka dan Aceh mempunyai daulah kerajaan Islam Uthmaniyah. Begitu juga dengan kerajaan Johor Pahang Riau Lingga yang mewarisi hubungan yang sama.
Dalam pada itu, pada 1539, Aceh dan Johor pula berperang sesama sendiri di Aru. Johor bagaimanapun membalas serangan tersebut pada 1540 dan menang besar. Pada 1564, Aceh menyerang semula Aru dan kemudian menyasar serangan di Johor Lama. Kerajaan Aceh pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam bertekad menguasai laluan perdagangan Selat Melaka yang juga dipengaruhi Johor dan Portugis. Sultan Johor pertama, Sultan Alauddin Riayat Shah kedua ditawan ke Aceh dan dihukum bunuh. Sementara itu di Melaka, Portugis mula membina kubu yang kuat di samping memperoleh kelengkapan senjata yang baharu dari Goa. Johor dan Aceh diserang secara bergilir-gilir, bertalu-talu yang menyebabkan ramai rakyat terkorban. Pada 1610, Sultan Johor menandatangani perjanjian persefahaman dengan Portugis setelah menyedari kelemahan kedudukan tentera Johor kerana pada masa itu aktiviti perdagangan baru di Batu Sawah sedang pesat membangun. Hal ini membuatkan kerajaan Aceh marah. Pada 1613, Sultan Iskandar Muda mengumpulkan bala tentera yang terbesar untuk menyerang Johor. Batu Sawah kemudiannya dapat dimusnahkan. Sultan Johor, kerabat diraja termasuk Bendahara Tun Sri Lanang bersama-sama sejumlah besar rakyat ditawan dan dibawa ke Aceh. Pada tahun yang sama, adinda Sultan Johor, Raja Abdullah, dikahwinkan dengan puteri Sultan Aceh. Pasangan tersebut dibenarkan pulang ke Johor untuk dirajakan di sana. Namun, persengketaan antara Johor dan Aceh tidak juga dapat dipadamkan. Persaingan ini bertambah rumit. Belanda juga berminat menguasai Selat Melaka. Kerajaan Johor ambil maklum bahawa ia adalah peluang terbaik untuk menewaskan Portugis di Melaka kerana tentera Belanda juga mempunyai keupayaan yang hebat. Oleh itu, Johor mula mengorak langkah menjalinkan kerjasama dengan Belanda. Akhirnya, pada 1641, gandingan Johor Belanda dapat mengalahkan Portugis dalam beberapa siri peperangan yang sengit. Setelah 130 tahun, Perang Tiga Segi tamat setelah jatuhnya Portugis di Melaka.